Ramai je orang cakap macam, kenapa kau macam ni tu? Kau lelaki siang, kau tak kuat. Tak patut pun ada benda-benda macam ni. And then macam, Okay, okay, apa dia? ada tak contoh macam kau dah berkawan dengan seseorang tu lama, contoh macam kawan-kawan kau lah, sampai Ha. satu tahap diorang uh, tahu tak berkawan ke dengan kau sebab benda ni ke, atau macam mana? Sampai tak berkawan tu tak ada lah. Tapi ada rasa gap tu ada lah. Macam dulu rapat kan. Macam dah kenal lama, aku tak cerita. Waktu bila aku dah cerita, dia dah tahu pasal aku, macam aku dapat rasa lah that gap antara aku dengan dia. Aku tak nak tahu siapa lah. Tapi ada lah member aku yang aku sedar dia lama-lama makin menjauhkan diri. So aku cakap okey lah, tak apa lah. Aku tak dia ambil hati apa semua. Sebab aku Aku tak pun rasa tak, pun benda ni berjangkit ke apa ke. aku tak tahu lah. Mungkin pendapat aku, apa yang aku fikir macam, aku ni asyik, macam mana lah. Macam mana nak borak. Aku, mungkin bagi dia, aku ni akan menyusahkan dia. Aku akan selalu mood macam ni lah. Kang susah nak kawan, kena bertapis ke cakap ke. Macam tu lah. Mungkin lah. Okay, Aku tak tahu lah. ada dua benda aku nak tanya situ sebelum aku lupa. Pernah tak berlaku yang kau contoh macam emosi kau terganggu dan terlepas dengan kawan-kawan kau? Tak. Aku Tak pernah. Aku tu lah. Satu benda yang aku banggakan diri aku tak pernah lepas depan kawan-kawan aku lah. Macam mana sekalipun aku cuma simpan kat diri aku paling macam mana pun kalau aku marah aku akan senyap pun. Aku tak ada lepas depan orang lah. Faham? Tapi orang akan tahu lah yang aku marah. Sebab bila aku marah aku tak cakap dengan orang, memang aku akan terus sebelah daripada tempat tu. Memang muka aku akan terus ketat dulu habis. Memang aku aku tak cakap apa-apa. Memang aku terus macam tu je. Okay, aku lupa soalan yang kedua tu. Aku macam tak boleh pegang soalan yang kedua tadi tu, tapi aku dapat soalan lain. Uh, uh, ap- Bila sebab benda bila kita pendam kan, kita mesti ada cara macam mana kita nak lepaskan apa semua. Sebab nanti dia jadi macam sakit apa dalam ya, itu yang selalu kita cari cara untuk lepaskan. Kalau kamu macam mana? Sebab ada orang contoh yang negatif lah yang aku pernah nampak ataupun pernah kenal orang tu, dia sampai cederakan diri apa semua. Kau tahap mana? Dulu aku pernah cederakan diri. Dulu aku pernah. Uh, sekarang sekarang cara aku keluarkan dari segi aku tulis. Even benda-benda bodoh, benda-benda sikit pun aku tulis kat buku aku. Aku tulis, aku koyak, aku buang. Aku bukan jenis yang aku tulis, aku simpan. Kalau aku rasa aku nak simpan, aku simpan. Macam tu lah. Aku jenis, aku tulis, aku dah tulis banyak-banyak. Aku baca sekali, tak baca habis, baca setengah, okay, aku buang. Aku rasa aku faham kenapa kau buat benda tu. Sebab benda-benda yang kau nak luah ni, kalau kau simpan, dia macam masih ada lagi tau. So bila kau buang macam dia macam okay, aku dah keluarkan daripada dalam hati aku, daripada ni. So buat apa aku nak simpan, aku buang je lah. So macam benda tu walaupun boleh hilang sekejap, mungkin nanti akan ingat. At least dia release lah sikit kan. Betul? Tak tahu lah. Aku dulu start tulis macam poem English yang pendek-pendek lah. Macam bodoh-bodoh je kan dulu. Lepas tu aku stop tulis sebab aku stop juga membaca yang aku dah rasa otak aku dah tak tahu nak menulis apa lah. Tak tahu nak, tak reti nak menulis lah. And then Sebab after, terlalu banyak ke? tak tahu tu, aku jenis kalau aku stop baca aku tak boleh nak tulis. Aku tak tahu kenapa. Macam aku dah tak ada idea aku nak tulis apa. Aku jadi bodoh lah. Macam tu lah. Faham? And then sekarang aku cuba pupukkan diri aku untuk
always baca buku. Tak, kebanyakan kawan aku yang selalu yang ada aku jumpa selalunya diorang akan cakap pasal betapa uselessnya diorang dalam kehidupan diorang ni, useless terhadap keluarga, useless tak ada apa-apa, useless tak boleh bantu apa-apa. Diorang rasa diorang tak berjaya, diorang rasa macam tu macam ni. Kalau kau sendiri? Sama tu. That feeling of worthless, useless, all the... Kenapa ya? Apa yang fikir sebenarnya pasal Mungkin bagi apa aku, kita orang expect too much yang sampai kita rasa kita boleh buat sebenarnya kita tak mampu nak buat, dan kita rasa diri kita useless dan worthless. Faham tak maksud aku? contoh yang kau fikir expectation tinggi? Contohnya macam aku boleh kasih keluarga aku hidup bahagia. Aku boleh... Sekejap. Aku boleh give something yang meaningful lah. But at some point, sebenarnya kita tak mampu saja. Tapi kita orang expect yang kita orang boleh kasih more kat keluarga kita orang. Macam tu lah. Faham tak maksud aku? Kan aku merepek. Tak, aku faham, tapi itulah aku tadi sikit lagi nak cakap pasal kau kan tengah study apa semua. Benda kau boleh buat lepas daripada study apa semua. Mungkin tak tahu, aku rasa macam kesabaran kot untuk melakukan semua tu. Dia macam okay, kau belum lagi settle yang ni, kau dah nak buat yang sana tu. So macam benda tu kot kan. Tu yang aku fikir apa problem aku yang aku fikir too far sampai aku tak sedar realiti yang aku kat mana sekarang. Sekarang ni masih macam tu. Sekarang ni alhamdulillah yang aku dah kurang lah sikit rasa benda tu. Even though sometimes ada benda yang berlaku dalam keluarga aku, ada yang berlaku kat diri aku yang aku rasa macam I should do better. But bila fikir balik, just sabar. Mungkin ada masa lain lagi apa kan. Sebab lebih kurang macam tu lah. Faham, aku selalu dengar pasal perkataan I should do better dari kawan aku. Dia macam benda-benda kalau aku lebih bagus daripada aku yang sekarang ni, aku boleh buat lagi baik. Tapi sebab aku macam lack banyak benda, so macam benda tu jadi berfikiran lah, overthinking. Ya, macam sekarang kan aku extend. Aku extend study. Berapa tahun Aku sumpah, aku rasa aku useless gila yang aku useless gila. Sebab aku patutnya habis belajar dah. Tapi aku tak habis. Berapa lama kau extend? To be honest, aku extend lagi macam setahun setengah. Lama. Sepatutnya kau habis tahun ni. Patutnya aku dah habis lah. Patutnya aku dah habis intern. Aku dah tinggal buat macam final report apa semua. Lepas tu aku dah boleh kerja lah. Tapi Kenapa kau extend? aku ada sangkut paper lah. Ada paper yang aku sangkut yang aku tak buat betul-betul. And aku mengaku salah aku yang aku tak buat betul-betul. Patutnya aku fokus more on study tapi aku fokus on something else. Macam tu. Tapi benda tu regrets yang aku kena hadap lah. Benda yang aku kena terima lah, yang tu salah aku. Sekarang aku cuma fikir apa next step aku untuk aku habiskan belajar. And then aku boleh tolong family aku ke apa. Tu je lah sekarang. Faham. Okay, dalam relationship pula, macam mana benda ni macam menghalang ke apa ke? Relationship. Yes. Ke kau memang bujang senang dari dulu? Tak ada. Relationship aku tak pandai lah. Aku boleh cakap aku masih belum matang untuk dalam relationship lah. Sebab aku punya insecurities tinggi gila tu. Apa yang kau fikir Aku tak, macam aku cakap, aku takut aku tak kasih yang terbaik untuk pasangan aku.
Wow, kau dah fikir pasal pasangan tau. Orang sekarang fikir pasal nak try lah, cinta apa semua, jumpa monyet. Tak ada lah. Macam if aku dalam relationship, aku punya big insecurities kan. Aku takut aku tak boleh kasih yang terbaik. Apa yang kau nak Dan kasih yang terbaik sangat tu? Kalau aku kau nak pun tak tahu. sempurna, kau Aku jadi pun tak tahu. Tuhan. Aku pun tak tahu. Tapi tu lah masalah. Yang aku akan fikir everyday macam mana aku nak kasih yang terbaik. Sampai aku sanggup buat apa saja. And sometimes yang aku fikir aku tak patut buat benda tu sebab benda tu sakitkan diri aku sendiri. Maksud dia, contoh. Macam uh, aku put someone above anything else yang aku lupa tanggungjawab aku sepatutnya. Kau takut kau put dia above you, lepas tu kau abaikan yang lain-lain. Yes. Macam tu lah lebih kurang aku boleh cakap. Kenapa nak letak orang tu tinggi kalau boleh sama-sama? Tak tahu tu. Aku kalau dah bercinta ni susah sikit. Tak tahu lah. Kau macam mengagungkan. Tu lah problem aku. Mungkin aku mengagungkan lah. Sebab Aku aku takut kehilangan seseorang. aku Tu lah. aku rasa type kau ni mesti yang cun melecun lah bagai-bagai ni kan. Mampus. Tak ada. Mungkin aku sebab takut sangat kehilangan seseorang kot. Sampai aku sanggup buat apa saja untuk pasangan aku. So Ya. sweet. Cibai ya kau. tapi tu lah. Aku takut aku punya big fear aku kan. Biggest fear aku memang aku takut hilang orang tu. Faham. Yang sebelum ni kalau kau macam ada yang sekejap-sekejap punya relationship ke, macam tu juga ke? Aku boleh cakap semua salah aku lah. Kau cibai ya tanya soalan macam tu. Tak, aku rasa kau play safe. Sebab kalau kau cakap salah dia, 4 jari dekat kau. Tak ada lah. Aku boleh cakap ada salah masing-masing yang aku boleh cakap ada salah aku yang aku cakap aku belum matang. Sebab tu sekarang untuk berada dalam satu relationship aku belum ready. Sal, kau takut kau minta banyak sangat Tak tu aku takut aku kau cibai ya tanya soalan macam ni. Sian betul. Kau geram aku. Okay. Tak sebab mungkin aku tak tahu. Tak tahu lah. Aku sayang sangat orang kot. Sampai aku tak sayang diri aku. Macam tu lah. Belum. Hello. Yep. Ya, tadi tu saja nak bagi kau cool down sebab soalan panas kan. Sial lah. Kau hajar aku ni. Aduh. Okey lah. Sebab benda tahu aku rasa orang-orang yang macam engkau ni kalau berada dalam satu relationship, orang tu sangat beruntung lah. Tak kot. Aku rasa orang tu akan serabut kot. Sebab banyak songin sial. Tak tahu lah. Tu aku lah. Ada macam sikap-sikap yang posesif ke tu, obsesif. Aku rasa aku ada. Itu yang masalah ni. Kau rasa kau ada? Itu problem tu. Problem ke? Tak tahu lah. Aku rasa problem tu benda tu. Aku tak suka. Setakat yang kau counter sekarang ni, sikap kau yang macam tu tepat bila? Sebab insecurities aku tinggi kan. So bila dia berkawan tu aku sangatlah was-was dengan kawan-kawan. Itu lah problem aku. Aku rasa aku faham maksud dia bila kau insecure and then kau dapat seorang kawan ni
dan dia terima kau tak nak lepaskan dia sebab dia boleh terima kau. Itu Macam tu lah. faham sebab insecurity tu. Faham, sangat faham. Make sense lah, make sense. Okay. Soalannya aku cakap dekat WhatsApp tadi. Pasal Oh, boleh tahu aku kena masuk dalam kereta. Okay. kat luar kereta tu. Tadi aku smoke je. Okay, sambung. Pasal macam mana, sebab kau, aku rasa menjadi orang yang berada di dalam keadaan itu dengan orang yang melihat ataupun ialah kebanyakannya yang luar-luar ni lah yang melihat, kita orang macam tak tahu tau. Aku mungkin faham sikit, tapi kita orang mostly tak tahu bila kita orang cakap korang depressed apa semua, apa overthinking apa semua. Dan bila orang cakap dekat korang pasal kau kena dekatkan diri dengan Tuhan, kena muhasabah diri, kena bagai-bagai lah yang agama lah. So macam Faham? untuk kau, for engkau sebagai orang yang berada di situ, macam mana kau terima benda tu? At first aku boleh cakap aku naik gila babi lah dengan orang-orang macam tu. Memang aku fuck gila lah dengan orang macam tu sebab kalau kau nak tahu benda ni dia tak ada kaitan langsung dengan agama, dengan iman kau, dengan apa semua. Sebab benda ni memang ada, dia scientifically dia memang terbukti ada something problem dengan kepala otak kau yang sebab kalau otak kau tak perlukan kau ubat. Faham tak? Dah sembayang je dah settle kan? Macam aku faham bila orang cakap dekatkan diri dengan Tuhan, solat apa semua. Aku faham benda tu. Sebab benda tu it's one way of tolong diri kau untuk kau hadap benda ni, untuk kau jadi kuat. Sebab bila kau dekat diri dengan Tuhan, kau akan kepercayaan kau untuk jadi tinggi tau. Kau kuatkan kepercayaan kau. Tapi untuk orang kalau nak tahu benda ni tak ada kaitan langsung dengan keimanan kau, dengan kau solat ke tak, kau mengaji ke tak ada. Sebab kau boleh cari berlambak tu dekat internet yang kau boleh banyak gila yang dah buat research yang benda ni tak ada kaitan langsung dengan iman kau. Even ada satu ustaz ni pun cakap yang benda ni tak ada kaitan dengan iman kau. Benda ni memang ada something problem dalam hormon dalam badan kau, dalam kepala otak kau. Sebab tu kau makan ubat. Ubat tu membantu untuk dia mengeluarkan hormon-hormon yang positif, hormon macam tu lah. Sebab kalau tak, kau tak ada makan ubat tu. Faham tak? Faham. Kalau benda ni tak ada kaitan dengan benda-benda yang dalam badan kau, kau tak perlu makan ubat pun. Kenapa kau nak perlu makan ubat? Aku at first memang aku annoyed lah dengan orang yang cakap pasal agama. Memang aku benci gila lah. Memang aku fuck gila lah orang cakap pasal agama. Sebab benda tu antara aku dengan Tuhan. Aku dengar. At first memang aku dengar. Aku dengar. Tapi lama-lama naik macam semak lah kepala otak aku. Aku tak mula-mula aku marah. Tapi sekarang aku tak marah sebab mungkin orang tu tak tahu. Orang tu tak tahu yang benda ni apa. So aku macam maafkan lah bila dia cakap dekatkan dengan agama, dekat dengan solat apa semua kan, mengaji apa semua. Believe me or not, orang yang ada kuat percayaan, yang solat, yang mengaji, solat 5 waktu tak tinggal pun still ada benda ni, ada anxiety, ada MDD. So benda ni tak ada kaitan langsung antara kau solat atau tak. So memang lah aku banyak tu dapat benda ni. Aku bila borak pasal ni aku takut benda ni sensitif sebab dilibatkan agama kan. Aku tak nak komen banyak lah. Cuma aku boleh cakap benda ni memang tak ada kaitan langsung dengan keimanan kau. Tak ada
kaitan langsung antara kau solat ke tak. Tapi kalau ada sesiapa yang mendengar ni, aku just nasihat aku, kau ignore je lah orang macam tu. Kau maafkan je lah. Cakap, dia orang ni tak tahu apa. Kau terima je lah. Kau yang lebih tahu pasal diri kau. Kau tak terima lah apa orang cakap. Memang tu sakit. Orang cakap, Tuhan kau tak solat. Tuhan kau lupa Tuhan. Macam, apa? Kau siapa siapa nak cakap macam tu? Sakit lah bila orang cakap macam tu kan. Sebab bagi aku rasa aku sempat berada di dua-dua position tau, sebagai orang yang faham dengan orang yang tak faham. Orang yang tak faham, aku memang sempat cakap lah benda-benda macam kau kena begitu, kau kena begini, sabar, bagai-bagai semua. Dan bila sampai satu tahap aku faham yang benda ni bukan setakat tu je. Dia ada benda lain. So aku rasa kadang-kadang tak adil untuk orang-orang. Aku cuba untuk jadi orang yang natural lah sekarang. Aku rasa tak adil untuk orang-orang yang berada dalam situation kau ni. Just orang selalu cakap benda simple, senang, okay, kembali kepada Tuhan. Ya, aku faham yang itu adalah kita punya turning point yang memang kena pergi. Tak nak kita kena balik ke situ. Kita mati kita balik ke situ. So macam benda tu tak boleh dibahaskan. Sebab agama tu macam itu adalah kebenaran yang benar. So kau tak boleh nak bahaskan itu. Tapi aku faham position yang bila tahu aku, sebab perasaan paling teruk lah aku rasa perasaan yang rasa macam Kau hilang. Hello. Tak, aku cakap dengar tak? Dengar tadi. Dengar. Last tadi kau dengar apa? Kosong. Itu yang aku rasa macam paling teruk yang dapat hari tu, bila kau rasa kosong dan kau kembali kepada Tuhan, itu dia jadi lega balik lah. Tapi benda yang korang lalui ini aku tak rasa macam tu, sesimpel macam tu. Aku kena cakap benda ni agak berat lah kalau nak diborakkan kan. Sebab aku pun tak. Ya, aku pernah banyak kali aku jatuh, yang aku rasa kosong, yang aku menangis, aku solat apa semua kan. Tapi tu lah, bila kau tengah sedih baru nak cari Tuhan kan. Aku pernah berada yang tempat yang aku tak langsung tak tinggal solat. Aku solat apa semua, ngaji apa semua kan. Aku bukan nak cakap aku baik, aku cuba untuk, tapi benda tu bukan senang untuk kau totally 100% berubah. So macam untuk orang luar sana nak cakap kembali pada Tuhan apa semua, kita orang tahu benda tu. Kita orang tahu. Bukan kita orang tak cuba, kita orang try. Cuma kalau kau selalu menghukum kita orang, cakap kau ni tak beriman lah apa semua kan, tak fair lah. Kau siapa nak judge kita orang? Kau tak tahu apa yang kita orang lalui sehari kat rumah atau kat mana-mana. So bila orang cakap macam tu, aku bukan marah sebab apa tau. Cuma aku marah sebab aku tahu aku bukan yang aku lupa langsung pasal agama aku. Kau cakap macam tu macam aku lupa terus pasal agama aku. Faham tak? Aku rasa macam aku dihina lah bila orang cakap macam tu kat aku. Aku Islam. Aku tahu aku macam mana sekali pun Tuhan satu kan. Aku kena kembali pada dia juga. Tapi cara kau cakap Tuhan kau tak solat, lupa Tuhan semua, macam apa? Macam tu je kan kau judge aku. Macam sakit lah. Tu yang aku buat aku marah lah. Bila orang approach aku secara baik kan, cakap pasal solat semua, aku okey, aku terima. Tapi kalau kau datang gila babi yang kau cakap macam-macam kan, macam kau tak solat, kau lupa Tuhan semua, tu buat titik gaduh lah.
Tu baran lah. Sebab aku okey kalau orang approach aku pasal agama dengan cara baik tau. Cakap baik-baik kan. Aku alright. Aku kat uni pun aku mesti jumpa ustaz. Aku cerita masalah aku kat ustaz. Ustaz tu okey, boleh terima. Macam, tapi kenapa engkau yang aku nak cakap apa lah, bukan orang yang dijadikan imam di sebuah masjid pun kau nak menghukum orang macam tu. Tapi kenapa orang yang kat masjid yang dah jadi imam pun semua boleh cakap baik-baik dengan aku kan, terima aku kan. Macam tu lah. Aku nak cakap pasal tahu siapa-siapa yang aku jumpa semua orang baik. Semua orang baik. Dia Betul. macam mana teruk pun orang tu secara perbuatan dia ke apa dia. At some point tahu aku rasa aku nampak yang baik-baik sajalah dengan dia, walaupun benda yang dia buat tu visually kita nampak buruk apa semua, tahu bila sampai saya tak borak ke apa ke, aku rasa macam kau baik doh. Tu yang aku Yeah. tak faham macam mana orang boleh lekatkan pada diri seseorang sampai tahu aku rasa tahap dia berkata macam tu, kalau yang kau rasa terhina apa semua, aku rasa macam too much lah. Too much. Sebab semua orang, aku tak nak cakap semua orang, dia macam orang sekarang ni terus nak je Tuhan lah. Ya, betul. Aku macam baru-baru ni lah kawan aku ajar macam orang tu jadi macam tu sebab orang tak, semua orang jahat, dilahirkan jahat. Dia mesti ada sebab jadi macam tu. Masa lepas dia apa semua. Macam mana perangai dia pun kau kena terima sebab mungkin ada sebab kenapa dia macam tu. Kawan aku lah ajar aku. Aku bersyukur sangat lah dia ajar aku benda tu sebab dia buka mata aku lah. Sebab bila aku tengok diri aku balik, aku jadi macam ni sebab apa. Bila aku tengok orang, mesti orang tu ada sebab kenapa dia jadi macam tu. Sebab tu aku macam, aku okey dengan semua orang. Tapi bila kau attack aku dengan benda-benda yang kasar, aku marah. Aku marah tapi sampai aku tak ada sampai membenci kau. Faham tak? Faham? Aku marah cuma sebab mungkin kau tak expose banyak benda dengan benda ni. Kawan aku ajar aku, jangan marah orang. Orang tu jadi macam tu mesti ada sebab. Mesti ada sebab yang dia jadi macam tu. Mungkin masa lepas dia, macam mana dia dibesarkan ke apa kan. Environment dia ke apa kan. Tak semua orang jadi, bukan semua orang dilahirkan jadi jahat lah, aku boleh cakap. Dia ajar aku macam tu. So start tu aku macam buka mata aku juga macam okay, aku kena terima orang macam mana sekalipun. Dia jahat macam mana sekalipun, kau terima je lah dia kan. Nak buat macam mana. Jangan judge orang lah. Macam mana pas dia kan, dia pergi mana ke, dia buat apa. Kau jangan lah judge sebab kau tak tahu dia masa depan yang dia boleh berubah macam mana sekalipun. Kalau dia nak berubah, dia berubah. Jangan lah judge orang. Sebab aku kesian kat orang yang tak boleh terima lah apa yang diorang lalui. Dan diorang mungkin tersesat kat jalan situ. Sebab kau tak boleh nak tutup mulut orang tu. Boleh? Kau tak boleh nak tutup mulut orang tu. Macam mana kau nak tutup mulut orang? Orang kalau nak cakap, dia nak cakap apa. Pegang tutup mulut dia. Kalau dia nak cakap, dia cakap juga tu. Aku dulu ambil kisah sangat lah pasal apa orang cakap. Sampai dia sakitkan diri aku. So sekarang aku dia ajar untuk aku tak perlu ambil kisah apa orang cakap. Aku just buat hal aku. Aku open up dekat social media pun, aku just harap kalau ada orang yang ada masalah boleh cerita. Sebab aku tahu macam mana perasaan dia bila kau simpan seorang yang kau tak tahu nak open up kat siapa. Aku memang sakit kat tu bila aku open up kat social media sebab aku buka diri aku kat social media. Sial. Kadang ada orang yang follow aku yang aku tak kenal pun tahu pasal aku. Tapi that's something yang aku gambling, yang aku rasa aku patut buat untuk aku sebagai manusia. Kalau aku boleh tolong manusia lain, aku tu buat lah apa yang aku mampu.